Orang yang beriman disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min, sangat ajaib dan mengkagumkan dengan keadaan seorang mukmin. Apabila dia ini mendapat kebaikan, maka dia bersyukur. Namun apabila dia mendapat keburukan, maka dia sabar. Kita tahu Quran sebut wa nabluukum bil khairi wasyarr. Kami ni akan uji kamu dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Berlakunya wabak ataupun taun atau penyakit berjangkit, ini semua adalah satu ujian Allah yang berbentuk keburukan. Manakan tidak ia menyebabkan banyak kerosakan berlaku, bukan semata melibatkan nyawa manusia, tapi juga melibatkan harta benda. Kita lihat pada hari ini ekonomi pun jatuh disebabkan apa yang berlaku seluruh dunia. Maka oleh kerana itu, maka wajib bagi seorang mukmin bersabar dalam setiap musibah yang berlaku seperti ini. Tetapi kita juga perlu mengambil langkah precaution atau langkah berjaga-jaga. Sebab itu banyak tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh para ulama ataupun para umara yang melibatkan istilah yang kita panggil sebagai ulil amri, golongan dari kalangan pemerintah, keduniaan dan juga ulama yang mentadbir hal ehwal keagamaan. Maka telah berlaku banyak saranan dan arahan yang wajib diikuti. Jadi tak perlu, sebahagian saya tengok kebanyakan masyarakat kita di media sosial buat cadangan itu, buat cadangan ini. Tidak perlu dah kepada cadangan-cadangan apabila sudah ada arahan dan ketetapan pemerintah. Sebagai contoh, tiba-tiba pula apa kata kita buat begini dan begini dan begini. Arahan telah ada, patuh sahaja. Tidak perlu kita nak panjang apa semua. Kita hanya dituntut atas kapasiti masyarakat dan rakyat mematuhi sahaja. Jadi oleh kerana itu, hadirin yang dirahmati Allah, maka selain daripada itu, maka apabila kita lihat situasi semasa yang berlaku kepada kita pada hari ini, ramai yang mengatasnamakan agama terhadap apa yang berlaku dan statement yang mereka keluarkan, meskipun kenyataan itu hakikatnya kenyataan yang silap. Saya ambil beberapa contoh. Ramai yang atas hujahan bahawasanya kita tidak perlu takut kepada makhluk, tetapi kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya hal ini kita tidak ada kontradik pun antara satu sama lain. Kerana apa kita sebut tidak ada sebarang percanggahan? Sebab kita menghindarkan diri daripada bahaya itu dituntut. Menghindarkan diri daripada bahaya dituntut. Langkah pencegahan sentiasa diambil. Usaha-usaha pencegahan tak menafikan tawakal. Usaha-usaha pencegahan bukan bermakna kita lari daripada takdir Allah. Saya amat kagum dengan sebahagian manusia yang suka memainkan isu takdir itu dan takdir ini. Cuba kita ambil satu perumpamaan. Kita ni kadang-kadang apabila dalam kehidupan seharian, kita beli telefon bimbit baharu. Sebaik kita beli telefon bimbit baharu, maka kita pun dalam masa yang sama tanya kepada pekedai, casing telefon ada jual atau tidak. Maka boleh tak pekedai itu tanya kepada kita, "Cik, nak beli casing telefon ni untuk apa?" Dia kata, "Saya beli sebab nak jaga telefon saya takut bercala, supaya nanti kalau jatuh tak retak atau jatuh tak mudah rosak, ada penahan." Lalu boleh ataupun tidak pekedai itu berkata kepada kita, "Cik, adakah cik tak beriman kepada takdir Allah? Kalaulah handphone tu nak rosak dan nak bercala, maka dia akan bercala juga, tak kira lah ada casing ke tak ada casing." Maka apa jawapan kita agaknya kepada peniaga tersebut? Adakah kita boleh terima hujahan tersebut? Apa salahnya kalau kita nak ambil langkah berjaga nak menyelamatkan telefon? Kalaulah telefon yang kita kata nilaiannya di bawah 10,000 ke 5,000 pun kita jaga,
apatah lagi nyawa manusia dan setiap arahan yang diambil untuk menjaga tindak tanduk nyawa manusia ini. Adakah itu merupakan satu menyalahkan takdir? Maka kita katakan tidak tepat hal-hal dan kenyataan seperti ini, maka tidak perlu. Sehingga ramai nak memberi cadangan yang pelbagai apa semua, kita katakan kita dah ada pihak-pihak yang ada otoriti, mereka pun sudah banyak pandangan dan cadangan, maka kita sebagai masyarakat ikut sahaja selama mana arahan dan perintah tersebut bukan bersifat maksiat ataupun arahan kepada perkara yang Allah haramkan.